Seterusnya hari ini di studio kami berkongsi pada anda berkenaan satu topik yang mungkin akan memberi manfaat dan juga sedikit info berkenaan apa yang sedang berlaku terutamanya berkaitan dengan krisis makanan. Jadi sebelum kita bercakap bersama dengan tetamu yang kita bawakan hari ini, sama-sama kita saksikan terlebih dahulu pandangan orang ramai berkenaan dengan krisis makanan ini. Dah berlaku ni selepas raya ni saya tengok, sebab saya masa bulan puasa saya meniaga dekat bazar. Saya tak guna ayam, saya buat rendang kan. Sekarang ni bila saya start meniaga saya tengok dah macam ni. Saya banyak pergi ni, 5 tempat saya pergi, langsung 7 saya keluar pada rumah. Sini bertolak ayam okey, tapi kena tunggulah. Kan, kadang-kadang 2 jam. Tadi sampai sini pun 9.30, ingat dah ada. Sampai dia cakap ayam pukul 11. Terpaksa tunggu. Terus saya tunggu dah lama tengok orang dah beratur ramai. Terpaksa tunggu. Tapi okeylah, ayam sini okey. Senang dapat. Okey, pada satu ketika harga ayam melambung tinggi. Kemudian dalam beberapa bulan selepas itu, sekarang kita mempunyai masalah kuantiti ayam tidak mencukupi. Baru-baru ini ada ramai yang berkongsi di media sosial, pergi ke open house, tak ada ayam, tak ada lauk ayam, terpaksa digantikan dengan lauk yang lain. Ada juga mungkin anda di luar sana pergi ke pasar, banyak pasar pergi, tak jumpa bekalan ayam untuk dibeli, sekurang-kurangnya untuk kegunaan keluarga dalam masa 1 minggu. Jadi kita nak kongsi pada anda, apakah antara punca berlakunya kekurangan bekalan ayam sekarang ini? Adakah benar laporan-laporan ataupun dakwaan-dakwaan yang dikeluarkan oleh mereka yang berada di pihak di media sosial yang berkongsi ada kartel, ada mereka yang menyimpan stok ayam dan sebagainya. Jadi susulan daripada itu, pihak kerajaan telah pun mengambil inisiatif dan juga mengadakan mesyuarat, dan hasil daripada mesyuarat tersebut telah dikongsikan oleh kami sejak awal pagi tadi, bagaimana ataupun antara inisiatif-inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan di mana untuk menjaga kebajikan keluarga Malaysia mendapat bekalan ayam yang mencukupi, antaranya adalah penghapusan AP, cukai import dan sebagainya. Dan juga perkara yang diambil oleh pihak MyCC iaitu Suruhanjaya Persaingan Malaysia yang akan melakukan siasatan kerana wujud aduan daripada orang ramai di mana ada kartel yang mengawal harga dan juga pengeluaran ayam. Jadi insya-Allah dikatakan siasatan dijangka selesai pada bulan Jun ini. Sama-sama kita nantikan adakah benar dakwaan tersebut dan bagaimana dapatan yang akan dikongsikan oleh pihak MyCC. Jadi kita ingin mendapatkan jugalah sedikit pandangannya dan juga respon daripada pihak yang berkaitan berkenaan dengan krisis makanan ini. Bagaimana sebenarnya bukan sahaja di dalam Malaysia, malah di peringkat global, di luar juga turut mengalami krisis makanan ataupun keselamatan makanan, food security, yang kita ingin kongsikan juga pada hari ini bersama dengan tetamu. Jadi saya perkenalkan, selamat pagi diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Cik Wan Jasimah, iaitu pensyarah Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi Fakulti Sains Universiti Melaya. Kita akan cuba dapatkan kembali Prof. Biasalah bila kita bersemuka ataupun melakukan sedikit temu ramah bersama menerusi secara maya ini akan ada sedikit gangguan lainnya. Jadi harap maklum kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Sekali lagi kita akan cuba dapatkan Prof untuk kita bercakap berkenaan topik yang begitu panas sekali pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan krisis makanan. Jadi sekarang ini bukan ayam saja yang dikatakan sedang mengalami krisis bekalan terutamanya, dan krisis bekalan ini membawa kepada kenaikan harga ayam. Jadi ada beberapa laporan yang dikatakan mungkin selepas ini akan berlaku lagi kenaikan harga barangan yang lain yang disebabkan oleh inflasi, dan ini pastinya didorong oleh pertama sekali disebabkan oleh COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, yang menghentikan struktur ekonomi negara Malaysia dan juga negara luar, dan ini juga memberi kesan terhadap ekspor dan import pengeluaran bahan makanan dan sebagainya. Jadi ini kami kongsi pada anda antara perkara yang diambil oleh kerajaan dalam menangani isu bekalan dan juga harga ayam. Pertamanya, menghentikan ekspor ayam, sama seperti apa tindakan diambil oleh India untuk menghentikan ekspor gandum mereka. Jadi kita pun melakukan yang sama untuk menghentikan ekspor ayam sebanyak 3.6 juta ekor sebulan bermula 1 Jun ini, sehingga harga itu kembali stabil.
Kemudian kerajaan akan mewujudkan stok penimbal ayam, memansuhkan approved permit AP, memudahkan proses tuntutan subsidi dan juga menambah dan mengiktiraf loji sembelihan di luar negara. Jadi ini adalah antara 5 inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan ataupun menstabilkan kembali harga ayam ataupun dipanggil sebagai krisis makanan yang sedang melanda Malaysia sekarang ini. Mungkin sedikit sebanyak kalau kita boleh kongsi juga pada anda berkenaan dengan krisis makanan ini, mungkin anda agak sibuk bekerja, tidak sempat untuk mengambil maklum berkenaan dengan situasi krisis makanan yang melanda sekarang ini. Kita kongsikan antara yang berlaku di India terutamanya, antara perkara lain seperti saya kongsikan, bukan sebab COVID-19 saja yang menyebabkan krisis makanan ini melanda di seluruh dunia, malah perubahan cuaca yang begitu ekstrim juga menjadi penyumbang antara punca kepada krisis makanan yang berlaku sekarang ini. Antara contoh yang kalau saya boleh kongsikan, sekarang ini sedang berlaku di India, cuaca yang begitu panas sekali, dikatakan perbandingan cuaca panas tersebut di mana burung yang berterbang di awangan juga turut jatuh kerana terlalu panas cuaca dan juga situasi di India. Jadi susulan pada cuaca yang panas itu memusnahkan tanaman gandum di India, dan untuk pengetahuan anda semua, India ini merupakan antara negara pengeksport yang besar, mengeksport gandum ke negara-negara luar. Jadi disebabkan oleh cuaca yang begitu panas sekali dan memusnahkan hasil tanaman gandum mereka yang berada di India sendiri tidak mempunyai kuantiti yang mencukupi dalam penggunaan gandum ini. Jadi pihak kerajaan India terpaksa menghentikan ekspor gandum, dan ini menjejaskan negara-negara yang selama ini mengguna pakai gandum yang diekspor oleh negara India. Jadi begitulah berlaku di Malaysia. Kita sekarang ini kekurangan bekalan ayam. Kita tidak mampu lagi untuk mengekspor kerana bekalan itu untuk keluarga Malaysia saja sudah tidak mencukupi. Jadi kita juga menghentikan ekspor pada 1 Jun ini. Itulah antara susulan yang perkara-perkara yang kita boleh kongsikan secara dasar saja. Kita cuba untuk dapatkan Prof, tapi nampak gayanya mungkin tidak berjaya, tapi tak apa. Sementara itu saya kongsi pada anda setakat apa yang saya tahu berkenaan dengan krisis makanan ini. Baik, seperti yang dikongsikan seketika tadi, kalau anda sempat bersama kita, sebenarnya kita nak bercakap berkenaan dengan negara kita sekarang ini yang sedang mengalami krisis bekalan makanan ataupun food security. Ada beberapa kegangan yang tidak dapat dielakkan sebentar tadi, kita tidak dapat menghubungi Prof. Jadi sekali lagi kami bawakan pada anda Profesor Madar Dr. Cik Wan Jasimah selaku Pensyarah Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi Fakulti Sains Universiti Melaya bersama kita menerusi panggilan telefon untuk berkongsi berkenaan dengan krisis makanan. Prof, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengacara Cik Syuhaida Arifin. Maaf di atas masalah teknikal yang berlaku. Tak apa. Itulah lumrah dunia teknologi sekarang ya, Prof. Jadi kita tak nak buang masa, Prof. Nak cakap berkenaan krisis makanan sekarang yang sedang melanda di Malaysia. Kalau boleh Prof berikan sedikit respon awal Prof berkenaan dengan krisis makanan yang berlaku sekarang ini. Baik, terima kasih di atas soalan yang dikemukakan. Pertamanya kita perlu lihat bahawa sebenarnya keselamatan makanan ini dia mestilah sesuatu yang mencukupi, yang selamat, yang berkhasiat, yang mudah untuk kita dapat pada bila-bila masa. Dan yang penting juga ianya kalau dari kepada umat Islam, ia mestilah halalan thayyiban. Jadi jika kita lihat di sini, berlaku krisis makanan di Malaysia hari ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor, dan faktor itu melibatkan faktor dalaman dan luaran. Itu yang boleh saya nyatakan pada peringkat awalnya. Okey, jadi di Malaysia ini ada banyak sebenarnya faktor penyumbang kepada punca-punca berlakunya krisis makanan. Jadi kalau Prof boleh khususkan di Malaysia, apakah antara faktor-faktor tersebut? Baik, yang pertamanya kita lihat kepada rantai makanan itu sendiri, di mana ianya terganggu, sama ada daripada pengeluar, pengilang, pengedar ataupun pengguna. Jadi hari ini kita lihat apa yang berlaku di dunia secara global, pengeluaran makanan itu terganggu kerana beberapa faktor seperti peperangan. Berlaku juga faktor-faktor cuaca yang tidak menentu. Jadi di sini jika kita lihat perubahan iklim sebenarnya turut memberi sumbangan yang besar kepada berlakunya atau mengancam keselamatan makanan, dan ini mengakibatkan kos pengeluaran tinggi,
persaingan dengan pengimport akan berlaku dan berlaku juga kekurangan tenaga kerja. Jadi, Mila, mungkin krisis makanan ini ramai yang tidak sedar, walaupun banyak amaran telah dikeluarkan selama ini berkenaan inflasi dan seterusnya boleh menjurus kepada food security, keselamatan makanan. Jadi ini mungkin, adakah doktor melihat kekurangan bekalan ayam ini merupakan fasa pertama kita memasuki krisis makanan, ataupun bagaimana selepas ini jangkaan Prof? Baik, terima kasih Syahada. Di sini saya ingin berkongsi bersama-sama dengan semua pendengar-pendengar Selamat Pagi Malaysia bahawa bukan hanya krisis terhadap ayam sahaja yang terlibat, ya. Dan kita sudah lihat hari ini bahawa kekurangan sayur-sayuran dan kekurangan beras, kalau kita lihat walaupun kita masih tidak menghadapi masalah untuk 6 bulan yang pertama ini, saya fikir, tetapi untuk jangka masa yang panjang ia akan berkaitan, ya, dia akan maknanya memberi impak kepada makanan-makanan yang lain. Kalau kita lihat Ukraine dan Rusia misalnya, mereka ini merupakan pembekal yang utama, ya, pengekspor gandum yang terbesar di dunia. Ini semua sudah maklum dan banyak tersebar di media-media sosial di mana pengguna-pengguna boleh membaca dengan lebih lanjut. Dikatakan bahawa 1/3 daripada bekalan ekspor bijiring global ini datangnya daripada 2 negara ini. Jadi di samping itu, ya, kita perlu juga lihat bahawa Rusia juga mempunyai misalnya mereka mengekspor baja utama, misalnya baja nitrogen, kemudian baja kalium yang kedua terbesar, dan yang ketiganya fosforus. Dan di samping itu, jika kita sentuh tentang gandum sedikit, India juga hari ini merupakan antara pengekspor yang terbesar juga gandum, dan mereka sekarang ni telah mula memberhentikan untuk mengekspor gandum kepada luar kerana digunakan khas untuk penduduk tempatan. Jadi ini kita nampak berlakunya gangguan di dalam rantai makanan, ya. Jadi jika berlakunya keadaan ini yang berterusan, saya fikir ia akan melibatkan maknanya gangguan juga kepada makanan-makanan yang lain. Mungkin saya sentuh sedikit tentang makanan haiwan, ya, di mana bukan hanya makanan untuk ayam sahaja tetapi juga untuk ikan. Misalnya kan ikan yang diternak di dalam sangkar. Jadi dulu harganya dalam tahun 2017 anggarannya setiap 20 kilogram tu berharga dalam RM50. Tetapi hari ini tahun 2022 ia mencecah ke 74 ke RM75 untuk setiap 20 kilogram. Jadi ini sudah tentu menjejaskan bekalan memberi kesan kepada penduduk di Malaysia khususnya, dan ini akan mempengaruhi persekitaran inflasi dan kadar faedah dan juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang lebih perlahan, dan kesan yang tidak langsung kalau kita lihat kesan ringgit kita dan kenaikan kos penghantaran antarabangsa. Itu, ya, mungkin saya kongsikan bersama hari pagi ini. Prof, setakat ini mungkin krisis makanan, krisis bekalan ayam ini, kita ada alternatif lain, lauk lain, contohnya ikan, daging dan sebagainya. Tapi sekiranya perkara ini berlanjutan ke makanan-makanan yang lain, bagaimana ia boleh memberikan kesan terhadap dari sudut keselamatan makanan ini? Okey. Seperti yang saya telah huraikan di peringkat awal tadi, maknanya kita sebagai orang awam, ya, perlu berbuat sesuatu sebagai orang awam. Maknanya kita sudah perlu mengubah cara hidup kita hari ini, ya, di mana saya boleh bahagikan kepada beberapa peringkat peranan-peranan yang dimainkan dalam mengatasi masalah keselamatan makanan ini. Contohnya di peringkat persatuan. Ya, pada suatu ketika dahulu kita lihat apabila berlakunya isu berkaitan bekalan makanan, biasanya kita akan mendengar KPDNHEP membuat pemantauan
bagi mengenal pasti punca kekurangan bekalan, kemudian kemungkinan ia disorok oleh pemborong dan sebagainya. Jadi di sini jika boleh, maknanya pimpinan persatuan pengguna di peringkat persekutuan atau negeri perlu bergerak dengan cara lebih aktif. Maknanya memaklumkan strategi-strategi penting dalam mengawal harga barangan. Maknanya gerakan consumerism di Malaysia ini perlu digiatkan. Kalau kita lihat tahun 80-an, 90-an dulu sangat aktif ya. Gerakan consumerism ini di bawah almarhum SM Idris ketika dia menarajui CAP satu ketika dahulu ya. Dan peringkat penduduk pula kalau kita lihat keselamatan makanan ini, maknanya kekurangan. Misalnya statistik di Malaysia menunjukkan kita hanya menghasilkan 46% sayur-sayuran sahaja. Ya, jadi melalui kebun bandar misalnya ya, dengan menanam sendiri bahan-bahan yang basah di ruang pejabat hidroponik ini, kita bercakap di bandar, ya boleh dilakukan. Dan pelajar saya sekarang ini sedang melakukan kajian untuk melihat jenis-jenis rumah dan jenis-jenis tanaman yang ditanam oleh penduduk-penduduk di bandar. Ya, yang sesuai, yang mereka suka nak tanam. Misalnya kalau di apartmen jenis apa tanamannya, kalau di pangsa puri jenis apa, di rumah teres jenis apa. Kajian ini sedang berlangsung dan keputusannya masih lagi sedang dianalisa. Yalah, kerana tanaman bandar ini akan membantu untuk mengurangkan kebergantungan kita terhadap ekspor bahan-bahan makanan seperti sayur-sayuran, mungkin cili dan sebagainya boleh ditanam di rumah lah ya. Kita tak tahu selepas ini krisis makanan apa lagi akan melanda di negara kita. Kita masyarakat perlu mempunyai kesedaran berkenaan krisis makanan. Jadi Prof, itu saja kesempatan kita ada pada pagi ini untuk kita bercakap berkenaan krisis makanan. Terima kasih Profesor Madar Dr. Cik Wan Jasimah bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik ini. Terima kasih Prof. Terima kasih kepada saudara kami.